Sifat tanah yang seterusnya yang perlu kita ketahui adalah kandungan rongga udara. Rongga udara terdapat di antara kumin-kumin tanah dan akar tumbuhan. Seperti yang kamu maklum tadi, bahawa liang-liang terdapat dua jenis liang dalam tanah, iaitu liang mikro dan liang makro. Okay? Di mana liang mikro dia memegang air dan liang makro ni biasanya diisi dengan udara. Kekurangan rongga udara boleh juga diperbaiki atau dipertingkatkan dengan dua kaedah, iaitu kaedah pembajaan dan yang kedua penambahan bahan organik. Sifat tanah yang seterusnya adalah saliran. Okay, saliran adalah pergerakan air ke dalam tanah. Ruang di dalam tanah membolehkan air meresap dan mengalir. Air mengalir ke dalam tanah melalui liang makro. Okay, dia lalu melalui liang makro, kemudian dipegang oleh kumin tanah dalam liang mikro. Okay, kita lihat rajah 1.6 di bawah. Menunjukkan tiga jenis tanah, iaitu pasir, lom dan liat. Tanah pasir, dia punya saiz kumin besar. Jadi, dia punya ruang dalam tanahnya adalah besar. Jadi, bila kita siram air daripada atas, air dia mengalir dengan mudah ke bawah. Berbanding dengan tanah liat. Tanah liat dia tidak mempunyai ruang atau rongga yang banyak di dalamnya kerana keadaan saiz kuminnya yang halus dan juga keadaannya yang berlapis-lapis. Jadi tanah liat ni masalahnya dia menakung air. Dia menakung air. Dan yang terbaik, ciri tanah yang terbaik kita nak macam tanah lom. Okey. Dia punya rongga udara dia banyak, rongga ni liang mikro dia pun banyak. Okey. Jadi dia memegang air dan kalau kita siram, air tak terus terlarut resap ke bawah. Jadi dia boleh memegang air dengan baik berbanding tanah pasir. Jadi antara tiga-tiga jenis tanah ni, tanah pasir mempunyai saliran yang terbaik. Tanah liat, saliran yang paling tak baik. Dan tanah lom, sistem salirannya adalah sederhana. Sifat tanah yang terakhir adalah kandungan nutrien. Nutrien sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk proses pembesaran dan juga pengeluaran hasil. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ada dua jenis, iaitu yang pertama nutrien makro dan yang kedua nutrien mikro. Nutrien makro adalah nutrien yang diperlukan dalam jumlah yang banyak kepada tumbuhan. Unsur-unsurnya yang pertama adalah nitrogen, kedua fosforus, yang ketiga kalium, yang keempat kalsium, yang kelima magnesium dan yang keenam sulfur. Jadi nutrien makro ni dia memang tumbuhan perlu banyak. Dan yang paling penting antara dia ni adalah yang pertama nitrogen untuk pembesaran, fosforus untuk akar, sistem akar dan kalium untuk pengeluaran hasil. Okay. Kandungan nutrien yang kedua adalah nutrien mikro. Nutrien mikro adalah nutrien yang diperlukan sedikit oleh tumbuhan. Antara unsur-unsurnya ialah yang pertama kuprum, yang kedua boron, yang ketiga ferrum, yang keempat mangan, yang kelima molybdenum, yang keenam klorin dan yang ketujuh zinc. Jadi, unsur nutrien makro dan mikro ni sebenarnya telah sedia ada dalam tanah. Kerana seperti yang kita pelajari pada awal dalam pengenalan, antara komponen utama tanah ialah mineral. Dan kedua-dua nutrien ni, makro dan mikro ni, dia berasal daripada mineral, batuan yang telah terluluh hawa.